Assalamualaikum semua. Marilah kita belajar Bahasa Melayu tahun 5 bersama Cikgu Nuriza. Pada hari ini kita akan belajar unit 13, Sikap Bertanggungjawab. Tajuk, Pengorbananku demi tugas. Standard pembelajaran 3.2.2 menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid akan dapat menjawab soalan berdasarkan petikan pengorbananku demi tugas secara kritis dan kreatif. Kriteria kejayaan pertama, membaca dan memahami petikan, dan kedua, menulis jawapan pemahaman berdasarkan petikan. Bagi meneruskan pelajaran, sila buka buku teks muka surat 10. Kita akan dapat melihat petikan yang bertajuk Pengorbananku demi tugas. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Pekerjaan sebagai malim gunung memang mencabar. Malim gunung ialah juru pandu kepada pendaki gunung. Demi tugas dan jati diri yang tinggi, Muhammad Rizwan Kauhinin, malim gunung di Gunung Kinabalu, nekat menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Saya gemetar apabila dianggap sebagai wira, padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya itu kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara, kata Muhammad Rizwan kepada pemberita. Muhammad Rizwan hanya merendah diri dan menyifatkan dirinya masih seperti malim gunung lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Saya berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan sebarang balasan, dan bagi saya semua malim gunung ialah wira. Jelas beliau. Berkat kerjasama semua, malim gunung dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas. Malim gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Muhammad Rizwan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu, beliau dinobatkan sebagai ikon kebangsaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Beliau juga dianugerahi darjah kebesaran bintang setia Kinabalu. Ya, murid-murid, sebelum kita menjawab soalan, marilah kita fahami dahulu apakah kandungan petikan ini. Baik, apakah maksud malim? Ya, malim ialah penunjuk jalan. Malim sebenarnya ialah penunjuk jalan. Jadi malim gunung ialah penunjuk jalan gunung ataupun juru pandu kepada pendaki gunung. Oleh sebab mereka ni mahir dengan sesuatu gunung, jadi mereka ni menjadi juru pandu kepada pendaki gunung yang lain. Jadi sumbangan Muhammad Rizwan ini ialah dia telah berjaya menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah, ya. Jadi beliau sebenarnya telah menolak, ya, dianggap sebagai wira. Dia tidak mahu dianggap sebagai wira, ya. Kerana apa? Kerana baginya sumbangannya itu kecil sahaja, berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara. Beliau juga menyifatkan dirinya masih seperti malim gunung lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak gunung. Dia juga ikhlas dalam tugas-tugasnya. Baik, jadi atas berkat kerjasama semua pihak, malim gunung ini tugasnya dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas. Jadi malim gunung ni juga telah berbakti untuk tanah air. Apakah baktinya? Mereka membawa pelancong, kebanyakannya membawa pelancong dari dalam negara ataupun luar negara untuk mendaki gunung. Jadi mereka ini telah membantu memberi sumbangan dalam bidang pelancongan.
Sekiranya tidak ada malem gunung, kebarang kalian untuk sesat dan sebagainya amatlah tinggi, ya, sebab mendaki gunung ini dia berbahaya, ya, memerlukan banyak persediaan. Jadi Muhammad Rizwan ini dianggap wira juga oleh pemimpin negara. Jadi dinobatkan sebagai ikon kebangsaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Jadi dia pun dianugerahi darjah kebesaran bintang setia Kinabalu. Baik, marilah kita lihat dahulu, kita baca dulu soalan-soalan yang terdapat dalam petikan ini. Baik, yang pertama, Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Kenapa? Ya, soalan ini lebih mudah sebab jawapan ada dalam petikan. Yang kedua, bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Ya, soalan ini juga boleh kita jawab berdasarkan petikan. Dan lihat yang ketiga. Pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu? Ya, ini adalah kemahiran berfikir, ya, secara kritis dan kreatif. Baik, yang keempat, apakah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Tadi cikgu dah sebut dah, apakah sumbangan Malim Gunung. Okey, yang kelima, nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Baik, soalan ini boleh dijawab apa sahaja asalkan sesuai dan logik, ya. Baik, mari kita jawab soalan. Baik, jawab soalan-soalan di bawah secara kritis dan kreatif. Ya, yang ni tadi kita dah tengok dalam buku tadi. Baik, yang pertama, Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Mengapa? Okey. Jadi, saya gementar apabila dianggap wira. Ni cikgu ambil dalam petikan tadi, ya. Padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya itu kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan. Kemudian merendah diri dan menyifatkannya dirinya masih seperti Malim gunung yang lain yang mencari rezeki, membawa pendaki ke puncak gunung. Jadi saya berkorban dengan ikhlasnya dan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Bagi saya, semua Malim gunung ialah wira. Jelas beliau, ya. Muhammad Rizwan ini adalah seorang yang sangat merendah diri, ya, sifat yang sangat bagus, ya. Jika kita selalu meninggi diri, kita akan dibenci oleh kawan-kawan. Baik, jadi bagaimana kita nak jawab soalan ini? Ya, Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Cikgu ambil yang ni. Cikgu salin semula petikan. Petikan soalan tadi. Kemudian mengapa Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana menganggap jasanya itu sebahagian daripada tugas biasanya sebagai Malim Gunung. Jadi dalam dua perenggan ini cikgu ringkaskan menjadi satu ayat sahaja. Kenapa dia tu menganggap jasanya itu sebagai daripada tugas, dia seperti biasa tugas lain, jadi dia menganggap dirinya sebagai Malim Gunung yang lain juga, ya, untuk mencari rezeki. Baik, bagi soalan yang kedua, bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Soalan ini sangat senang, ya. Kita ambil daripada petikan. Muhammad Rizwan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu, beliau dinobatkan sebagai ikon kebangsaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos 2015. Beliau juga dianugerahi darjah kebesaran bintang setia Kinabalu. Jadi, cikgu ambil petikan soalan dan tulis dekat bawah. Negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dengan menobatkan beliau sebagai ikon kebangsaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Kemudian beliau juga dianugerahi darjah kebesaran bintang setia Kinabalu. Tulis kedua-duanya itu di bawah.
Okey, soalan yang ketiga. Baik, soalan ini soalan pendapat sendiri sebenarnya ya. Pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban belia itu? Ya, oleh sebab Muhammad Rizwan ini sanggup berkorban. Jadi, bagaimanakah dapat meningkatkan imej Malaysia? Jadi pada pendapat saya, cikgu ambil semula daripada atas ni. Pada pendapat saya, tadi kamu kita tukar dengan saya. Kesan kepada imej negara di mata dunia. Kesan apakah ni kita tak payah ambil. Kesan kepada imej Malaysia di mata dunia. Dengan sikap sanggup berkorban beliau itu ialah apakah kesannya? Malaysia ni sebenarnya memiliki warga negara yang setia. Ya. Kemudian yang setia dan berkhidmat untuk negara, dan Malaysia menjadi sebuah negara yang boleh dilawati kerana sikap rakyatnya yang baik. Jadi daripada di mata dunia, Malaysia ni adalah sebuah negara yang boleh dilawati kerana mempunyai rakyat yang baik dan juru pandu ataupun malim gunung yang hebat yang sanggup berkorban dan setia kepada Malaysia ya. Baik. Jadi murid-murid boleh susun ayat sendiri untuk menjawab soalan ini. Baik, bagi soalan yang keempat, apakah sumbangan malim gunung terhadap pembangunan negara? Baik. Sila baca petikan ini tadi ya. Berkat kerjasama semua, malim gunung dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas. Malim gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Jadi, cikgu ambil daripada sini. Sumbangan malim gunung terhadap pembangunan negara, dan cikgu tulis di bawah, sumbangan malim gunung terhadap pembangunan negara dalam bidang ekonomi berasaskan pelancongan. Tadi cikgu sudah sebut, beliau berjasa sebagai apakah tugas dia tadi? Juru pandu ataupun rujukan bagi pelancong. Beliau juga mempunyai jasa sebagai rujukan pelancong yang ingin menikmati keindahan Gunung Kinabalu dengan selamatnya. Menyelamatkan. Jadi itu menyelamatkan dia jadi lebih selamat. Okey, dan soalan yang terakhir, nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas ialah apa-apa sahaja sebenarnya jawapan yang logik dan sesuai boleh diterima. Jadi cikgu bagikan contoh. Pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas ialah mengajar kita erti pengorbanan dalam pekerjaan. Ya, semua pekerjaan perlukan pengorbanan. Walau apa-apa pun pekerjaan kita, kita masih boleh berbakti kepada negara dengan mengamalkan sikap jati diri yang kukuh. Dan ingat juga, semua pekerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas akan mendapat balasan yang baik daripada Allah dan juga manusia. Jadi, semaikan keikhlasan itu dalam diri, belajar kena ikhlas ya. Begitu juga melakukan tugas-tugas di rumah, membantu ibu bapa juga perlukan keikhlasan. Kerana apa? Setiap apa yang awak buat dengan ikhlas akan dibalas setimpal oleh Allah dan oleh manusia. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi dan terima kasih. Assalamualaikum.